Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Ini dimuliakan tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tengah hari ini dan kita masih lagi berada pada ayat ke 58 surah Ar-Rahman. Saya menggunakan kitab Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Ayat ke-58, tuan-tuan puan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ka'annahunna al-yaqutu wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bidadari-bidadari syurga itu cantik seperti permata yakut, iaitulah kita panggil sebagai corundum ataupun gemstone, batu-batu perhiasan, wal marjan, yang mana saya telah sebutkan sekali lalu dalam sesi yang lepas bahawa perumpamaan kecantikan mereka ni dikaitkan dengan batu-batu perhiasan seperti ini yang kalau di dunia pun harganya mahal. Dan kalau kita boleh lihat tentu perempuan daripada yang ditulis, yang dihuraikan oleh Dr. Wahbah dalam kitab beliau ini, min awsafi tilkan nisa annahunna fi safa'il yaquti wa bayadil marjan, bahawa ciri-ciri wanita-wanita atau bidadari syurga ni adalah seperti mana batu-batu perhiasan tadi dan juga batu permata, ya. Dan Dr. Wahbah membawakan satu hadis sebagai huraian di sini berkenaan tentang sifat ini, iaitulah innal mar'ata min nisa'i ahli jannati la yura bayadu saqaiha min wara'i sab'ina hullah. Bidadari syurga ini boleh dilihat dari segi kita katakan glowingnya, ataupun saya ada sebut juga dalam sesi yang lepas bahawa sifatnya bersifat luksina, dan boleh dilihat walaupun di sebalik 70 lapis kain, dan juga hatta yura mukhuha, dan sampai dilihat tulang dalam dan bahagian-bahagian organ dalaman lah, maksudnya bersifat luksina. Wallahu alam, tuan perempuan, kecantikan itu subjektif, maka mungkin kita tak boleh nak bayangkan macam mana cantiknya yang luksina ni, macam alien ke macam mana kan. Jadi kecantikan itu subjektif, tuan perempuan. Dan wal yaqut kama taqaddama hijrun amlasa syadidu safa, batu perhiasan yang mana begitu cerah, begitu cantik, begitu kita katakan nampak kecantikannya, glowingnya, cerahnya, dan marjan itu adalah permata. Cuma apabila kita membincangkan tentang sifat syurga ni, elok juga tuan perempuan kita melihat kepada surah An-Nisa ayat ke-124 yang menyebut bahawa wa may ya'mal, Allah SWT berfirman, wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki dan perempuan. Ini satu poin yang penting perlu kita faham. Kadang-kadang kita melihat description tentang syurga ini lebih kepada bidadari dan asyik-asyik bidadari kan. Namun sebenarnya kita meletakkan pemahaman kita bahawa itu adalah bayangan kepada lelaki, maka begitulah juga ganjarannya kepada wanita. Dan saya telah sebut dalam sesi yang lepas, ulama bahas panjanglah tentang macam mana suami berjumpa dengan isteri di dalam syurga dan berapa bidadari untuk setiap orang, dan ada perbahasan yang begitu. Dan kalaulah seorang
lelaki atau perempuan tu berkahwin beberapa kali di dunia dan syurga nanti akan sudahnya dengan siapa. Jadi perbahasan ulama panjang di situ. Jadi kita tidaklah perlu memanjangkan perbincangan di situ. Cukuplah kita ambil secara umum bahawa suami isteri yang baik, yang soleh, maka akan ditempatkan ke dalam syurga nanti. Dan ayat surah An-Nisa ayat ke-124 ni menyebut tentang baik lelaki, baik perempuan asalkan beramal soleh, maka tempatnya dalam syurga. Dan siapakah pasangannya? Sudah tentulah pasangan itu pasangan yang disukainya, dicintainya di dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan perempuan, saya juga nak merujuk kepada surah Waqiah, surah ke-56. Surah ini adalah kedudukannya, susunannya selepas daripada surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman surah ke-55. Merujuk kepada ayat ke-37 dan juga sebelumnya lah, ya. Inna ansha'nahunna insya'a. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang nikmat syurga. Dan ayat yang sebelum-sebelumnya panjanglah, tentang wa ashabul yamin, ya, fi sidri makhdud dan seterusnya, wa ma imasku wa fakihatin katsirah. Allah SWT describe tentang nikmat-nikmat, ya, daripada bentuk air yang mengalir, buah-buahan yang banyak yang tidak putus-putus, la maqtu'atin, dan juga wa furushin marfu'ah, tempat-tempat tidur kita pun dah perjelaskan tentang sifat hamparan ataupun tempat berehat, istirahat dan sebagainya. Dan ayat ke-35, inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami iaitu Allah telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa, faja'alnahunna abkara, Allah menjadikan mereka tidak pernah disentuh ataupun dalam istilah kita faham sebagai dara, uruban atraba. Ini ayat yang saya nak kongsikan pada hari ini. Penekanan lah, banyak sebenarnya nak huraikan dalam ayat-ayat sebelumnya, namun kita ambil lah ayat ke-37 ni, uruban atraba, yang tetap mencintai jodohnya. Ini satu poin yang penting. Kadang-kadang mungkin kita memahami nikmat syurga dengan bidadari, dengan bilangan-bilangan yang banyak. Jadi kita lebih terbayangkan kepada seolah-olah ia satu senario yang mana seorang lelaki itu, maaf saya sebut, adalah tempat kita katakan boleh melampiaskan nafsunya semahu-mahunya di syurga. Namun satu keyword yang sangat penting yang saya nak highlight di sini adalah tentang perkataan ayat ke-37 ini, uruban atraba, yang mencintai jodohnya, yang umurnya sebaya. Umurnya sebaya itu ulama bahaslah dalam umur 30-an macam tu dalam syurga, wallahu alam. Boleh baca ulasan-ulasan para ulama yang pelbagai di situ. Namun yang saya nak sentuh adalah tentang yang mencintai jodohnya. Jadi kalau di syurga nanti, sifat ahli syurga itu sama ada lelaki, perempuan, dia akan bersama dengan orang yang dicintainya. Dicintai. Perasaan cinta itu adalah satu yang penting, dan satu mindset yang perlu kita bina di kalangan kita di dunia ini, bahawa kita perlu mencintai pasangan kita. Jadi apabila ada antara kawan-kawan kita ataupun saudara mara kita yang berkahwin, dan kita boleh tanyalah atas dasar apa, semua akan jawab atas dasar cinta. Namun itu adalah kita katakan sebagai self claim, sebagai satu kita katakan pengakuan yang semua orang pun boleh cakap begitu. Namun hakikatnya, adakah betul seseorang itu mencintai, seorang lelaki itu mencintai perempuan yang menjadi isterinya itu, ataupun perempuan itu mencintai lelaki yang menjadi suaminya itu, ia adalah bergantung kepada ujian yang dialami oleh pasangan masing-masing. Jadi masing-masing ada ujian masing-masing yang pelbagai. Ada yang selepas kahwin jatuh sakit, ada yang selepas kahwin berubah, kita katakan perangainya berubah ataupun emosinya berubah. Ada yang dah lepas kahwin baru perasan ada sakit, pesakit ataupun yang kena mengikuti sesi terapis, psikiatri dan sebagainya. Macam-macam kekurangan yang
baru realize selepas daripada kahwin. Jadi ataupun apa-apa saja yang berlaku selepas daripada perkahwinan, kadang-kadang kemalangan mengakibatkan setengah bentuk kecacatan atau kelumpuhan dan sebagainya, semua itu adalah ujian untuk memberikan makna ataupun nak menguji sejauh mana betul cintanya seorang itu kepada pasangannya itu. Jadi perasaan cinta itu sangat penting di dunia untuk menjadi suami isteri Baitul Muslim yang sangat baik, dan itulah juga yang akan dibawa ke akhirat. Kalaulah di dunia ini kita tidak menjaga emosi pasangan kita, kita pukul pasangan kita contohnya, ataupun kita abaikan nafkah kita. Jadi macam mana nak kita nak mendapatkan bidadari syurga tu? Nampaklah jauh, takkan dapat, sebab Allah sebut dalam surah Waqiah ini bahawa pasangan di dalam syurga itu adalah urban atraba yang mencintai pasangannya. Jadi kalau kita di dunia tidak mencintai pasangan kita, kita tak tunaikan hak-haknya, kita berlaku zalim, kita pukul, kita buang dia, kita seksa dia, sama ada dari segi fizikal atau emosi, maka jauh sekali lah nak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya untuk kita menunaikan hak kepada pasangan kita, menjaganya, menyantuninya dengan seelok-elok yang mungkin, sebagai satu usaha kita untuk pergi ke syurga. Dan satu lagi yang saya nak sentuh, tuan-tuan puan, satu point bahawa mungkin peringatan jugalah kepada anak-anak muda kita yang mudah melafazkan lafaz cinta ini. Begitu mudah melafazkan sama ada daripada lelaki kepada perempuan, perempuan kepada lelaki, dan yang kita perlu tanamkan di dalam mindset anak-anak kita, anak-anak muda kita, para remaja kita adalah bagaimana sifat pasangan ahli syurga itu bersifat cinta mencintai, dan untuk menyampaikan ke syurga itu dia memerlukan kepada tanggungjawab. Kalaulah seseorang lelaki itu mencintai seseorang wanita yang mana kedua-duanya belum berkahwin contohnya, maka tanggungjawabnya adalah dia tidak boleh menyentuh sesama mereka, hendaklah tidak boleh sewenang-wenangnya membawa pergi ke sana ke sini berdua-duaan dalam keadaan tanpa pengetahuan ibu bapa masing-masing, baik lelaki baik perempuan. Jadi tanggungjawab itu kalaulah tiada sebelum kahwin, maka tanggungjawab tu kita katakan unlikely untuk ada selepas daripada kahwin. Ini yang kita nak pesan kepada anak-anak muda, dan begitu juga anak-anak muda yang sewenang-wenangnya kita katakan berpegangan tangan, bersentuhan antara yang belum kahwin, yang kita panggil sebagai bukan mahram. Jadi kalaulah tanggungjawab itu tidak boleh dijaga, maka susahlah untuk menjaga tanggungjawab lepas kahwin. Dan kalaulah tanggungjawab kebertanggungjawaban itu tak ada, maka jauhlah nak mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebab syurga Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pasangan-pasangan ini hidup kekal di dalamnya dengan rasa cinta. Jadi itulah yang kita perlu pesan kepada anak-anak muda kita. Masya Allah sekarang ni begitu berleluasa dengan zina, dengan kelahiran luar nikah, pembuangan bayi di merata-rata tempat. Itu semua adalah atas dasar salahnya memahami cinta dan tanggungjawab, di mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan larangan zina dan sebagainya adalah untuk sebagai menjaga kita punya maslahah kita. Ada maqasid syariah yang Allah SWT telah letakkan sebagai kita punya objektif dalam memelihara hifzun nasl, dalam memelihara keturunan, bahawa setiap orang jikalau mencintai seseorang, maka ada tanggungjawab yang datang bersamanya yang dia perlu tunaikan. Kalau berkahwin ada tanggungjawabnya. Kalau sebelum berkahwin ada tanggungjawabnya untuk tidak melampaui batas di dalam pergaulan, dan mestilah meletakkan objektif perkahwinan itu sebagai satu objektif di dalam hubungan. Tak boleh berkawan, kita katakan best friend ataupun macam-macam istilah lah budak-budak muda sekarang ni, teman tapi mesra dan sebagainya, boyfriend, girlfriend, soulmate dan sebagainya. Maka itu semua
perlu datang dengan tanggungjawab. Dia bukan sekadar melayan nafsu semata-mata. Bagi mereka yang berkahwin atas dasar nafsu semata-mata dan mereka sangka itu cinta, tapi rupanya nafsu, sebab apabila lepas daripada kahwin ditimpa musibah, maka hilang sebab nafsu itu tidak dapat dilempiaskan, menyebabkan berlakunya perceraian dan sebagainya. Jadi tidak menerima pasangan itu seadanya. Jadi itulah masalah kita tentang perempuan. Kalaulah kita membaca tentang nikmat syurga ini dan kita memahami bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pasangan di dalam syurga ini adalah yang mencintai pasangannya, maka gitulah juga kita perlu terjemahkan di dunia ini, dan dengan usaha itulah kita boleh membawa kepada ganjaran syurga. Kalau kita tidak dapat menyuburkan budaya itu di dalam keluarga kita, Baitul Muslim, sementara kita berada di dunia ini, maka unlikely lah, ataupun kita katakan kuranglah harapan untuk kita menikmati nikmat syurga yang Allah berikan di akhirat nanti dalam bentuk pasangan yang mencintai satu sama dengan yang lain di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah dulu perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam ayat-ayat seterusnya dalam surah Ar-Rahman, insyaAllah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.